Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anak tingkatan 3. Hari ini kita belajar seni reka grafik, iaitu tajuknya ialah tipografi. Okey, tajuk tipografi ya. Tipografi ni apa? Tipografi ni dalam bahasa lain ialah seni huruf. Bagaimana huruf-huruf yang kita kenal daripada penulisan kita itu dan kita tukarkan jadi hasil seni. Okey, kita tengok dalam buku teks kamu. Okey. Zoom. Sejak zaman dahulu manusia telah mencipta pelbagai kaedah untuk berkomunikasi. Okey, kita berkomunikasi antara satu sama lain dan pemangkin kepada ketamadunan manusia itu sendiri, iaitu dengan terhasilnya tulisan. Okey, tipografi itu dalam bahasa lain juga ialah tulisan. Kini dengan kemajuan teknologi perkomputeran dan perisian yang sangat pesat, rekaan taip sama juga tadi tulisan ataupun bahasa lain rekaan taip dapat dihasilkan dengan begitu meluas. Terdapat pelbagai jenis muka taip ataupun typeface. Muka taip pun sama ataupun typeface, muka taip. Ini semua orang kata benda yang sama tapi nama lain-lain lah. Okey. Pada komputer maupun peranti digital digunakan bagi bertujuan komunikasi. Bagi pereka grafik, tipografi bukan sahaja berfungsi menghasilkan tulisan yang sempurna untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai satu bentuk ekspresi seni. Yang inilah kalau kita belajar buat huruf ni, seni huruf ni, kita kalau dah bertukar jadi seni tu, kita nak ekspreskan sesuatu lah. Okay. Alright. Tipografi merupakan satu elemen penting dalam komunikasi visual. Okey, simpang KKIA 2. KKIA ni apa? Kota Kinabalu International Airport. Okey. Yang ini kita selalu tengok di tepi-tepi jalan lah, iaitu papan tanda, papan arahan lah, papan panduan ke mana kita. Yang ni ada huruf tak dekat sini? Yang ni seni grafiti yang menggunakan huruf-huruf. Sebenarnya ada huruf dekat sini kamu boleh cari huruf-huruf tersebut. Okey, kita tengok dalam buku teks kamu. Okey, kita tengok definisi dulu, konsep tipografi itu sendirilah. Okey, tipografi merupakan kemahiran seni dan teknik dalam menghasilkan, menghasil dan menyusun jenis taip. Okey, kita tengok kita kalau menghasilkan seni tipografi, kita kena bijak. Pertama kita nak susun dia tu. Sebelum ni kita faham kalau kita tulis tu susunan dia memang dah terbentuk macam tu lah. Tapi kalau dalam seni kita boleh ubah ikut kreativiti kita. Okey. Agar ia jelas, mudah dibaca dan menarik untuk dipaparkan. Istilah-istilah yang terdapat dalam tipografi mempunyai banyak perkataan dengan istilah yang digunakan dalam kaligrafi. Satu proses kesenian. Satu lagi kalau kamu pernah dengar, antara seni huruf juga, seni tipografi ini dalam bentuk satu lagi orang kata cabang besar seni, itu kaligrafi. Kalau kita ni di sekolah kita selalu tengok ada pertandingan khat kan, kita menulis. Itu khat tu salah satu bentuk kaligrafi. Okey, satu proses kesenian menghasilkan huruf secara manual dan susunan typesetting. Yang ni typesetting ni kita belajar secara digital lah dalam teknologi percetakan yang diperkenalkan sejak abad ke-15 lagi. Okey, boleh faham konsep tipografi ataupun definisi tipografi. Okey, kita tengok dekat sini contoh-contoh. Yang ini yang seronok ni.
Okey, komputer dan perisian desktop publishing kita boleh hasilkan huruf jadi macam ni, potret. Sebelum ni kita lukis potret menggunakan teknik garisan berupa bentuk jalanan warna dan ruang itu. Tapi kita boleh olah pula. Kalau kita faham konsep tu, kita boleh olah pula bertukar menjadi huruf pula. Huruf bertukar menjadi potret. Okey, kita tengok kat sini sebelum sejarah tipografi, ini ada mesin cetak. Mesin cetak zaman dahululah, mesin cetak diperkenalkan oleh Gutenberg. Okey, sedikit info seni. Perkataan tipografi. Tipografi berasal daripada bahasa Greek iaitu typos yang bermaksud tanda atau huruf, manakala graphikos bermaksud melukis. Okey. Typos huruf, graphikos tu melukis. Jadi typografi. Typo huruf, graphikos melukis. Melukis huruf. So typografi yang selalu kamu kalau salah type kan, kamu dalam WhatsApp tu ataupun apa-apa kamu hantar mesej tertypo, awak hari ni saya typo sangat, awak hari ni saya typo sangat kan. So inilah dia typo, asal usul typo tu. Okey. Mari kita tengok dekat sini. Cuba perhatikan di sekeliling anda dan kena pasti objek yang mempunyai aspek tipografi. Bolehkah anda menyenaraikan objek-objek tersebut? Okey, aplikasi tipografi. Okey, sekarang kita nak tengok di manakah tipografi itu diaplikasikan. Penggunaan tipografi saling berkait dengan keperluan komunikasi. Pemahaman terhadap tipografi yang betul membolehkan komunikasi dilakukan secara efisien. Kita ni manusia, antara satu manusia dengan manusia lain, kita berkomunikasi. Mula-mula kita berkomunikasi secara lisan macam ni lah. Cikgu bercakap dengan kamu dengar cakap cikgu. Okey, tetapi bila datang dunia sekarang ni, kita boleh berkomunikasi secara visual, iaitu dengan tulisan-tulisan pun kita boleh faham. Itulah wujudnya WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Tipografi bukan saja merangkumi rekaan huruf tetapi juga termasuk nombor, simbol dan ornamentasi. Ornamentasi ni apa? Okey, ornamentasi tu apa? Okey, kalau kamu tengok dekat sini glosari, mana ornamentasi? KLMNO. Ornamentasi Okey. Ornamentasi itu ialah ornamentasi itu ialah elemen dekoratif yang dimasukkan bagi menambah nilai estetika. Dekorasi lah. Dekoratif ni seni itu sendiri kita hiaskan lagi. Kita pelbagaikan lagi hiasan-hiasannya. Ini kita panggil ornamentasi. Okey. Tipografi bukan sahaja sekejap. Cikgu highlightkan kat sini ni cikgu dia perempuan. Tapi cikgu yang ini lelaki. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita pergi. Kita terbang ke sini pula. Okey, kita tengok aplikasi tipografi tu di keliling kita lah. Iaitu yang pertama, papan tanda. Pada umumnya tipografi bagi papan tanda digunakan untuk menunjukkan arah atau amaran, atau sama ada menggunakan huruf, tanda baca ataupun simbol. Okey. Yang ni kita aplikasi pada papan tanda lah. Apa tujuan dia? Untuk menunjuk arah, untuk memberi amaran. Okey, sebab bila kita lalu di highway tu, di jalan raya, so kita memang perlukan arah. Sebelum ada GPS lagi lah. Okey, GPS pun pandu arah, tapi papan tanda juga membantu kita lah untuk menunjukkan arah. Okey, nampak huruf-huruf dekat situ. Okey, selain itu juga tipografi juga dalam bentuk emoticons, emoji. Okey, merupakan visual yang menggambarkan perasaan atau emosi melalui representasi ekspresi muka. Okey, inilah kamu sukalah yang ni. Okey, yang menggunakan jenis type misalnya huruf, tanda baca dan simbol. Nampak tak? Emoji ataupun emoticons. Kemudian graffiti. Graffiti ni seni mural
dia hasilkan karya-karya di dinding, tetapi dia special pada grafiti ni guna spray. Okey, grafiti dikaitkan dengan tulisan atau lukisan yang dihasilkan dengan pelbagai teknik menggunakan medium cat, khususnya cat semburan. Okey, spray pada dinding atau sebarang permukaan yang kebiasaannya boleh dilihat oleh orang lain. Poster ialah bahan bercetak pada kertas dalam saiz dan format yang tertentu. Okey, ini poster lah. Poster kita selalu tengok, ia berfungsi untuk menyampaikan maklumat atau promosi dengan menggunakan gabungan atau salah satu elemen seperti tipografi, ilustrasi. Yang inilah kalau kita tengok poster, cikgu suka tengok poster apa? Poster filem lah. Okey, kalau kita tengok poster filem, macam-macam ada kan? Okey, kalau kamu tengok kat sini, ini poster filem Dia ada ilustrasi, dia ada ilustrasi, dia ada ilustrasi ni yang gambar belakang ni. Kemudian dia ada huruf-huruf ataupun tipografi dia lah. Okey, kalau cerita Avatar macam ni, Justice League macam ni, Inception macam ni. So, ini salah satu bentuk aplikasi tipografi itu. Maaf suara cikgu hari ni. Okey, agak parau sedikit. Mungkin 2 hari tak tidur ni buat untuk kolokium kita. Okey, tak apa. Kemudian, okey, kita sambung lagi. Okey, ke pelbagai aplikasi tipografi lah. Okey, jenis dan klasifikasi type. Okey, sebagai pendedahan awal kepada tipografi, murid perlu mengetahui dan klasifikasi type agar dapat menggunakan istilah dengan tepat serta membuat perbandingan. Okey, elemen merentasi kurikulum. Murid didedahkan dengan tipografi penggunaan teks yang merupakan satu elemen bagi multimedia selain gambar, video dan audio dan animasi lah. Nampak? So, sebelum kamu nak melangkah lebih jauh lagi dalam dunia seni grafik, okey, kamu kena belajar tipografi dulu sebagai basic lah. Okey, dan kamu boleh aplikasikan dalam bentuk video, dalam bentuk animasi. Jadi lagi best lah sebenarnya, lagi dia punya tu lagi best. Lagi orang kata lagi kalau cikgu belajar seni ni, kita lagi banyak penerokaan seni tu sendiri tu, ataupun kita didedahkan dengan eksplorasi seni yang kat luar sana tu lagi ganas lah, lagi shock lagi. Dia punya orang kata efek dia lah. Macam tu lah. Okey, istilah-istilah yang biasa digunakan oleh mereka misalnya type. Okey, istilah lah. Okey, kita boldkan type, muka type, typeface, okey, dan font. Yang ni kamu biasa dengar dalam komputer lah, penggunaan font. Okey, adalah penting untuk difahami istilah type biasanya digunakan secara umum dan sering dipadankan dengan istilah lain. Misalnya jenis type. Okey, klasifikasi type, anatomi type. Nampak Type ni apa? Huruf tadilah. Okey, manakala penggunaan istilah muka type dan font merujuk kepada istilah yang lebih khusus. Okey. Terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan mereka. Okey, designer ni bagi penggunaan istilah. Yang ni istilah-istilah ni memang banyak lah kalau kamu belajar. Tipografi saja pun kamu belajar 2-3 tahun. Okey, dan font seringkali disalahartikan. Dalam konteks digital, Garamond, Times New Roman merujuk kepada muka type. Okey, yang ni muka type Times New Roman kamu tahu kan? Kalau kamu type di mana kamu nak pilih jenis huruf tu selalu keluar tu kan, Times New Roman, Century Getik, Garamond. Okey, manakala Garamond bold atau Times New Roman pula merupakan merujuk kepada font. Okey, hal ini bermakna muka type seperti Garamond boleh mempunyai beberapa set font seperti Garamond regular, Garamond italic. Regular tu yang biasa, Garamond italic tu yang serong. Okey, Garamond regular, Garamond italic, Garamond bold tu yang kita tebalkan. Kamu biasa ni, cikgu
Cikgu rasa kamu semua dah tahu. Okey, cuma kadang-kadang kita alert ke tak alert bahawa itu adalah seni tipografi. Contoh anatomi type merupakan struktur anatomi ya. Anatomi kalau badan kita sebut anatomi badan kan. Badan, kepala, kaki dan sebagainya, tulang. Okey, type kita belajar tipografi pun dia ada anatomi dia. Okey, merupakan struktur asas kepada setiap karakter huruf. Pengetahuan terhadap anatomi type membolehkan mereka, khususnya mereka typographer, seorang mereka muka type ni mereka disebut typographer. Wow. Mereka bentuk atau mengaplikasikan type dengan lebih baik. Contohnya istilah yang biasa digunakan dalam anatomi type. Okey, kita tengok kat sini typography. Okey, kamu tengok dia ada ketinggian dia. Ketinggian yang tertentu. Dia ada nama hujung pada T ni. Nama dia big. Okey. Dia ada bowl. Bowl. Bowl ni lengkungan ni. Okey, lengkungan bowl. Dia ada shoulder. Nampak shoulder dia ada macam apa tu. Kita panggil apa ni? Sesungut shoulder. Okey, dia ada serif. Serif tu dia ada macam apa? Lekuk dekat ujung tu. Okey, dia ada ascender. Kalau kepala H ni ascender nama dia. Dia ada baseline, dia ada descender. Ni kaki pula tadi kepala. Kalau kepala lebih dipanggil ascender, kaki lebih dipanggil descender. Okey, dia ada serif. Okey, sama serif. Serif tu dia ada kalau kamu boleh tengok kat cikgu ni. Okey, yang ini katalah huruf biasa ni huruf I kan. Tapi kalau ada serif, dia ada yang tu. Macam tu sikit. Tu. Dia ada. Dia punya tajam tu sikit. Tu serif. Kalau tanpa serif, dia panggil sans serif. Ni sans serif. Ni kamu bayang ni huruf I di tangan cikgu ni. Lepas tu. Okay, kalau ada serif, dia ada macam tu. Kalau tak ada serif, sans serif. Dia kosong lah. Okay. Serif. Serif. Sans serif. Serif. Sans serif. Okey, kemudian dia ada terminal. Terminal pula dia macam juga apa tu sesungut tapi turun ke bawah. Dia ada ear. Okey, macam lebih kurang dengan shoulder tadi Okey, tak apa kamu tengok counter. Kemudian ada cross, stem. Stem tu batang lah. Cross tu yang duk tengah-tengah tu. Wow. Okey, so untung kamu dapat berkenalan dengan anatomi type ni. Okey, nanti kalau kamu melanjutkan ke universiti, belajar bidang seni grafik, memang semua ni kamu akan belajar dengan lebih detail lah. Okey, contoh jenis type. Contoh dan perbandingan jenis type boleh dilihat melalui Raja 10.3, jenis type merangkumi. Okey, yang ini kita tengok jenis type. Huruf besar, capitals. Capital huruf besar. Kita tahu huruf besar macam mana. Huruf kecil macam mana kan. Kita bukan huruf besar tu kita besarkan huruf. Bukan. Jenis type ni nama dia huruf besar. Dia memang huruf besar. Dia ada capital dia. Kamu dah biasa dengan komputer senang lah. Okay. Huruf kecil dia macam mana. Kamu nak tulis tu kan. Ataupun nak lukis. Kemudian small cap. Small cap, yang ni barulah huruf dikecilkan. Kemudian nombor. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman. Kamu biasa tengok ni di jam banyaklah. Okey. 1 2 3 senang nak faham, tapi bila 4 dia sebenarnya 1 di belakang 5. 1 di belakang 5. Okey, cikgu zoom sikit. Macam ni cara baca dia. Ni 1, 2, 3. Senang nak faham. 3 I ni kan. Kemudian dia IV. IV 1 dan 5. So 1 bila duduk belakang 5 jadi 4. Kemudian 5. V tu 5. Kemudian V1. V tambah 1 6. Kemudian V tambah 2 7. V tambah 3 8. Okay, bila 9 pula X tu 10. So, 1 di belakang X, 9. X itu 10. Nampak? Itu cara pengiraan, times, dia panggil nombor lah.
menggunakan huruf I, V dan X. Kemudian simbol matematik, tambah tolak darab bahagi, kurang lebih persen. Okey, kamu boleh tengok kat sini. Kemudian simbol-simbol lain, simbol-simbol lain macam-macam lah kat sini. Dollar, franc, at, R registered, C, T, K dan sebagainya. Okey, kita tengok kita tengok tadi kita dah belajar jenis-jenis. Kemudian kita tengok dekat sini. Okey, klasifikasi pula. Klasifikasi type. Terdapat 6 contoh klasifikasi type. Terbelit lidah cikgu nak sebut. Iaitu old style, slab serif, transitional, sans serif, modern, script, italic. Kita tengok okey macam mana old style. Ini macam jenis-jenis lah, tapi jenis tadi kita kategorikan jenis kan. Yang ini klasifikasi, ini yang bila kamu nak type di komputer tu, kamu tekan font tu kan, dia turun banyak tu. Yang inilah ni. Banyak lagi lah. Tapi banyak font tu, tapi diklasifikasikan ada 6 kelas, 6 kelas dia, ada 6 kelas. Okey, kamu tengok dekat sini. Kita zoom sikit. Tengok kelas-kelas dia. Macam kamu kelas ni kan. Okey, macam tu. Okey, old style. Nampak? Old style macam ni. Transitional. Macam ni. Guna huruf D, tapi tengok dia bertukar sikit. Old style macam ni. Old style ni macam kalau kamu baca buku-buku epic. Buku-buku yang cerita kan. Old style ni nampak traditional. Ataupun bukan traditional lagi. Apa tu? Itulah kalau cerita-cerita epic banyak tulisan tu. Buku-buku lama tu kan. Kemudian transitional macam ni. Kemudian modern macam ni. Okey. Klasik. Yes. Okey, kalau modern macam ni, slab serif macam ni, sans serif macam ni. Sans serif tadi cikgu kata tu tak ada, kosong. Ni script ni bersambung. Okey. So, cuba mengenal lah. Dan ini pun 6 ni pun kadang-kadang kita boleh keliru lagi. Cikgu pun walaupun selalu menggunakan font-font ni pun kadang-kadang cikgu tak berapa ingat istilah dia lah. Kena rajin tengok dah, rajin sebut lah. Okey. Walaupun terdapat pelbagai muka type yang boleh dapati pada masa ini, secara umumnya ia boleh diklasifikasikan kepada beberapa kategori, iaitu old style, transitional, modern, slab serif, sans serif dan script. Perbezaan yang ketara antara setiap klasifikasi type dapat dilihat melalui bentuk dan ketebalan garisan kecil pada hujung strok. Stroke ni apa dia? Bukan stroke yang kita kata sakit tu. Okey, stroke ini apa? Kualiti ketebalan satu garisan. Dan huruf serif. Serta stroke pada paksi serif tu apa? Stroke pada paksi menegak dalam keadaan serong ataupun lurus. Okey, serif tadi apa dia? Serif. Okey, kita tengok kat sini serif. Ini nampak Ini serif. Serif tu apa? Penambahan strok kepada struktur asas rekaan sesuatu font sebagai hiasan. Okey. Okey, apa itu strok pula? Strok itu adalah kualiti yang menentukan saiz ketebalan pada garisan yang terdapat pada huruf. Okey. Strok, kualiti ketebalan garisan. Kita melukis tu, strok melukis tu nampak ada tebal dan nipis dan sebagainya. Okey. Serif tu pula ialah penambahan strok pada struktur garisan lah. Maksudnya kita ada nak apa yang ciri-ciri pada garisan ataupun tulisan itu sendirilah. Alright. Kita tengok old style punya. Okey, ciri-ciri old style. Yang ni lah kata dia. Okey. Ciri-ciri dia, ciri rekaan yang mengekalkan reka bentuk daripada lukisan teknikal secara manual, mempunyai bentuk serif yang bersudut tumpul dan tumpul, strok tidak terlalu nipis dan kurang kontras. Ini kalau dari segi istilah memang macam kita describe ni sebenarnya lebih kurang sama, tapi kita kena belajar tengok tulisan tu sendirilah. Seni visual ni kena banyak melihat. Okey, tengok Garamond, ni jenis-jenisnya Garamond, Caslon,
Nampak Okey, transitional. Nampak tak? Beza. Bila kita type tu baru kita nampak lah perbezaan dia transitional dengan old style. Terdapat daripada modifikasi old style, ya, dia adalah diolah daripada old style. Menggabungkan ciri-ciri terdapat pada kedua-duanya old style dan modern. Okey, contoh muka type Baskerville Century Schoolbook. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Modern. Okey, jenis modern pula. Nampak beza dia. Okey, mempunyai ciri yang agak radical. Berbanding old style. Radical ni apa? Berbeza lah kan. Ataupun ketara. Dan transitional kerana mempunyai strok tebal dan nipis, sangat kontras, serif yang lurus serta paksi menegak. Okey, dia paksi tu yang tengah. Kalau serong tu serong lah, italic kan. Okey, Bodoni dan Tiffany. Bodoni. Okey, cikgu tak kata kat kamu. Cikgu sebut tulisan ni. Bodoni. Okey, slab serif mempunyai ciri strok serif yang ketara dan tebal. Biasanya digunakan bagi tujuan hiasan dan mempunyai ciri kebolehbacaan yang rendah. Contoh muka type Rockwell dan Egyptian lah. Nampak dia punya, kita nampak lah slab seri ni dia lain sikit lah. Dia nampak tebal. Okay. Tulisan dia bold Okay, kita nampak. Lepas tu dia punya tu lah, serif dia tu. Nampak tak? Okay, serif yang tebal. Slab macam slab pula. Tahu slab? Slab tu yang kalau kita nak buat rumah tu kan. Dia punya tempat pijak, untuk kita jalan kaki landscape tu slab juga. Okay, tak apa. Senang nak ingat je cara nak ingat slab serif. Okay, dia simen tebal tu. Alright. Kemudian sans serif. Sans serif, type ini tidak punya serif. Sans tu maksudnya tidak ada lah. Serif tu serif lah. So tidak ada serif. Kamu sans hadir. So, kamu kamu hadir. Okey, dan kamu sedang tonton cikgu. Alhamdulillah. Umumnya mempunyai saiz rekaan strok yang sama dan berbentuk geometri. Contoh muka type Arial dan Helvetica. Arial, Nina tengok tidak ada serif tu. Helvetica. Kemudian script. Script, tulisan yang bersambung-sambung. Diharamkan pula. Diilhamkan daripada strok yang dihasilkan menggunakan berus ataupun pena. Secara umumnya type ini mempunyai dua ciri rekaan, iaitu casual ataupun formal. Contoh muka type Great Vibes dan Edwardian Scripts. Edwardian Script. Okey, kita senang tengok. Okey, kita tengok dekat sini pula. Okey. Sekejap sekejap. Kita pergi sini dulu. Okey. Okey, tipografi ekspresi pula. Tadi dah kita belajar kita belajar ekspresi pula. Wow. Macam-macam kamu belajar hari ni. Tipografi ekspresi. Okey, kita bukan saja membaca perkataan, tetapi juga kita mampu membaca ekspresi. Luahan perasaan pada reka bentuk tipografi itu sendiri. Luahan lah, bukan perasaan pun. Tapi sebenarnya kita boleh luahkan sesuatu ataupun terjemahkan sesuatu kat situ. Hal ini demikian kerana tipografi ekspresi memberi penekanan secara visual tersurat terhadap maksud tersirat daripada suatu perkataan yang ingin disampaikan. Yes. Selain itu, ciri-ciri unik reka bentuk yang terdapat pada setiap type boleh digunakan boleh digunakan sebagai asas kepada rekaan baru dengan menggunakan daya imajinasi dan kreativiti. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, jom imbas. Okey, kalau cikgu buka kat sini, dia akan keluar imbasan tu pergi kepada page YouTube ini. Word as image. Okey, word as image ni, okey, kita tengok. Dia menggunakan huruf-huruf tadi untuk bercerita ekspresi dia. Alright.
So, kamu boleh tengok full version lah nanti kamu scan je QR code tu di sini. So, kamu boleh tengok full version dia. Okay. Kemudian, contoh kita tengok ekspresi ni ada 4. Onomatopoeia, konotasi, personifikasi, figuratai. Ini cikgu kata ni, terbelit-belit lidah je. Okay. Cuba sebut onomatopoeia. Onomatopoeia. Apa benda tu onomatopoeia, cikgu? Okey, kita tengok sini. Merupakan pembentukan atau penggunaan kata-kata yang meniru bunyi semula jadi bersama aksi yang dikaitkan. Contohnya, bang, boom, snap dan lain-lain. Onomatopoeia sering digunakan dalam seni komik. Ini ya. Seni komik lah kita selalu tengok ni. Tengok blank, pow, pai, wham, kan? Macam-macam lah. Okay, so itu huruf-huruf yang macam tu, yang ada ekspresi macam tu, kita panggil onomatopoeia. Kemudian kita sebut pula huruf yang kedua ini, konotasi type. Sering digambarkan sebagai positif ataupun negatif. Okay, kita boleh buat tau tulisan tu nampak positif dengan nampak negatif. Okay, cuba anda bandingkan kedua-dua rekaan type yang digunakan di sebelah. Kedua-duanya punya ayat yang sama tapi membawa maksud yang berbeza berdasarkan konotasi type. Okay, cuma tengok cara cikgu sebut. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nampak? Tulisan tu menggambarkan macam satu keindahan, satu hati yang seronok dan sebagainya lah. Tapi kalau kamu tengok yang kat bawah ni pula kan, ada percikan-percikan darah pula. Tiada yang dapat memisahkan kita. Okey, contoh so ini mungkinlah hantu ke apa dan sebagainya yang sedang diterjemahkan melalui tulisan ini. Itu dinamakan dua-dua perkara ini, positif dan negatif ini, dipanggil konotasi type. Okey, kita tengok seterusnya. Personifikasi. Personifikasi ni apa pula? Yang ini lain sikit. Yang tadi positif dan negatif. Yang ini nak macam tu juga, tetapi dia macam ada gaya. Dia macam menggambarkan sesuatu. Personality. Personifikasi. Sifat-sifat dia. Okey, kita tengok kat sini ya. Memberikan sifat dan kualiti terdapat pada manusia itu sendirilah kepada sesuatu perkataan melalui metafora. Personifikasi type banyak digunakan dalam artis, dalam karya seni visual bagi menyampaikan mesej yang lebih menarik. Tengok kat sini, spooky, bounce. Macam nampak? So, kita boleh nampak macam ada pergerakan dekat situ dan sebagainya. Alright. Kemudian kita tengok satu lagi, figura type. Figura ni, huruf-huruf tu kita membentuk menjadi satu figure. Figure ni tak kisahlah haiwan, manusia, bentuk-bentuk yang lain. Menghasilkan bentuk figura menggunakan reka bentuk type serta komposisi sejumlah muka type. Figura type menguji kemampuan untuk melihat bentuk dan rupa yang terdapat pada setiap rekaan daripada perspektif yang berbeza. Nampak Ini semua ni kalau cikgu zoom ni adalah huruf. Kamu boleh tengok di buku teks kamu. Semua ni huruf. Tapi disusun yang menjadi muka apa ni? Ape ni kan. Muka monyet ni. Pause sekejap. Okey. Okey, kita dah belajar apa hari ni, iaitu seni reka grafik, tipografi. Kita dah belajar tadi definisi dia. Kita dah belajar jenis. Okey, cikgu sebut semua balik. Okey, jenis type meliputi rekaan, iaitu small cap, huruf kecil, huruf besar, tanda baca.
Simbol matematik, simbol-simbol lain, kita belajar klasifikasi, kelas-kelas dia, kepelbagaian muka type, typeface iaitu transitional, modern, sans serif, script, all style. Kita juga belajar aplikasi, aplikasi pada buku, papan tanda, poster, grafiti, emoticons, dan kita juga belajar ekspresi. Ekspresi ni, kita belajar hari ni ada 4, onomatopoeia, konotasi type, personifikasi dan figura type. Kalau kamu tak ingat, kamu boleh tonton lagi kelas cikgu ni berkali-kali sampai kamu ingat. Yang paling penting kamu boleh aplikasikanlah dalam kehidupan ni. Kita hasilkan karya-karya kita menggunakan tipografi ni. Dan jangan lupa untuk jawab soalan cikgu lah. Soalan cikgu yang cikgu sertakan dalam description. Kamu jawab semua soalan untuk pengukuhan ingatan kamu. Jangan lupa satu lagi, like, komen, subscribe, share. Untuk bagi cikgu semangat lagi buat konten-konten seni untuk kamu semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.